Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, baiklah, hari ini saya berada di kampung di daerah Kabung. Itu daerah kecil di bahagian Saratuk di Sarawak. Pagi ni saya nak buat sedikit perkongsian untuk kita semua renung-renungkan. Khasnya buat saya dan juga rakan-rakan yang mungkin dalam PKP ni dalam keadaan yang gelisah, dalam keadaan mungkin tertekan, mungkin sedikit rasa sedih. Perkongsian ni adalah untuk diri saya dan juga peringatan diri saya dan juga kepada rakan-rakan semua. Okey. Baru-baru ni saya telah selesai menjalani praktikal dan juga BIG. Dan hari ni dalam semasa perjalanan saya selama 2 tahun saya tak dapat balik ke Kedah menziarahi keluarga. Di samping tu juga banyak pengalaman dan juga ibrah daripada sesuatu yang Allah telah jadikan kepada kita. Yang penting semua kawan-kawan, kita kena kuatkan semangat, berkawan dengan orang-orang yang dapat memberi kita semangat dan juga saranan-saranan yang baik. Itu sangat penting supaya kita terus kekal positif. Normal bagi seorang manusia tu kadang-kadang kita akan rasa sedih, rasa marah, rasa sayu, rasa ketidakadilan dalam diri kita. Tapi walau bagaimanapun kita tetap perlu meneruskan kehidupan. Soalnya bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kan? Sekiranya kita dalam keadaan yang sangat sedih atau sangat marah atau sangat stres. Okay. Syukur alhamdulillah kan. Di samping kita menjalani kehidupan kita seharian ni, kita memang ada banyak kekangan dalam kehidupan kita. Tapi mindset kita ataupun kita punya pemikiran kena kita sebut kena perlu positif. Macam mana kita nak positif kan? Okey, tadi yang pertama saya sebut rakan ataupun keluarga yang positif dapat memberikan galakan yang positif kepada kita. Okey, contoh mungkin ada rakan-rakan sekalian yang berada jauh daripada pasangan kan, disebabkan bertugas. Faktor bertugas. Ada rakan saya selama hampir setahun berada di pendalaman bertugas dan sehingga kini tidak dapat pulang. InsyaAllah hujung tahun ni kami akan berjumpa dengan keluarga. Itulah kesabaran. Okey, poin yang kedua iaitu poin yang kedua ni saya suka kongsi iaitu kesabaran. Ini yang bapa mentua saya selalu sebut, sabar. Walaupun kita berada di mana, kita kena sabar. Walaupun kita nak buat sesuatu, kita kena banyak bersabar. Contoh kan, dalam kita nak naik kenderaan. Jadi kita kena banyak bersabar. Okey, kita sambung tadi part sabar. Sabar ni bagaimana sabar? Kadang-kadang kita tak dapat sabar dengan ujian yang Allah berikan. Kita akan pertikaikan, kita akan fikir kenapa Tuhan menjadikan kita sebegini-begini dan sebegini sebegitu, kan? Kenapa Tuhan tidak menjadikan kita seperti orang Jadi sabar tu kita perlu pupuk. Kita perlu fikirkan bahawa sesuatu yang Tuhan jadikan ni pasti ada kebaikan terhadap diri aku ataupun ahli keluarga aku. Penting sabar ni. Sabar dalam perjalanan, sabar dalam nak buat kek, sabar dalam mendidik, sabar dalam kehidupan seharian bersama keluarga. Semua tu perlu kepada kesabaran. Kalaulah kita tak sabar, boleh mencetuskan pergaduhan, boleh mencetuskan perbalahan, boleh bermasa muka. Jadi kita pun akan jadi menyebabkan kita akan menjadi tertekan dan sebagainya. So persoalannya macam mana nak sabar kan? Itu pemikiran kita ni perlu disetkan. Sebab apa? Pemikiran kita ni perlu disetkan. Kalaulah kita fikir,
Kenapa dia contoh kita bagi simpulan contoh kenapa simpulan berbuat demikian kepada aku. Contoh. Jadi kenapa dia tidak melakukan sedemikian kepada orang yang satu lagi. Contoh. Tapi kalaulah kita fikirkan positif, kita akan kita balikkan, kita twist pemikiran kita. Contohnya okey, contoh. Kadang-kadang contoh sesuatu yang kita tidak mahu. Okey, contoh kita tidak mahu memegang jawatan apa-apa, jawatan tu tiba-tiba kita diberi jawatan. Dan jawatan tu agak berat pada kita. Tapi di samping tu kita kuatkan semangat dan kita fikirkan mungkin dengan ujian yang Tuhan berikan ini kita dapat menimba pengalaman baru. Mungkin juga selepas ni murahnya rezeki kita. Mungkin murah rezeki tu mungkin bukan dari aspek gaji kita. Mungkin juga murah rezeki kita mungkin kita dapat berkawan dengan lebih ramai orang, ataupun kita dapat teknik baru, ataupun kita dapat ilmu-ilmu baru dalam kehidupan. Itu adalah salah satu daripada ilmu yang bukan semua orang dapat. Dan itu jugalah disebut sebagai rezeki. Rezeki ya. Okey. Di samping tu saya jugalah semalam saya daripada Serian naik feri, dalam perjalanan naik feri, dan setelah sampai di Kabung, dalam perjalanan tersebut saya ada call mama. Okey, biasalah kita kan bagi ada yang mak boleh call, bincang, sembang, tanya khabar. Jadi situlah sebenarnya salah satu semangat kita semangat kita. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ni kita akan jadi lost. Jadi bila kita lost tu kita boleh call someone yang kita rasa boleh bangkitkan semangat kita. Mungkin bukan semua, mungkin bukan orang rapat, tapi sesiapa yang kita boleh rasakan boleh memberikan semangat kepada kita, tak salah untuk kita menghubungi mereka. Okey. Dan saya suka dengan kata-kata mama saya. Mama saya kata itu rezeki mereka. Rezeki saya adalah saya perlu bertugas di stesen. Walaupun saya dapat makluman, saya tahu je. Rezeki saya adalah rezeki berada di stesen, jauh pada suami, jauh daripada keluarga ibu bapa saya, jauh daripada adik-adik saya, jauh daripada keluarga mentua dan sebagainya. Tapi di situ sebenarnya mungkinlah Allah nak mengajarkan kepada kita tentang mungkin ada rakan-rakan yang saya juga jauh sama nasib sama macam saya. Di situ mungkin Allah nak beri kepada kita supaya menghargai detik-detik apabila kita bersama dengan ahli keluarga kita. Selain daripada itu, mungkin juga di sebalik hikmah kita berjauhan ni, Allah nak mengajar kita tentang untuk berdikari. Mungkinlah kalau kita bersama keluarga, kita lebih manja, ataupun kita berasa lebih senang. Jadi bila kita berjauhan daripada keluarga ni, banyak sebenarnya yang kita pelajari supaya kita ni kuat iman, kuat hati, jiwa kita lebih kental kan. Rezeki dalam kehidupan ni setiap manusia tu dikurniakan sebenarnya sama je. Ada yang bekerja biasa-biasa, tapi kehidupan mereka mungkin cari lauk mudah, jadi jimat duit di situ, tapi gaji mereka sedikit. Ada yang Allah kurniakan gaji agak besar, tetapi dia punya kita sebut perbelanjaan. Perbelanjaan itu adalah lebih besar. Mungkin ada yang gaji besar tapi maintenance dia besar juga. Contoh maintenance dia, kereta nak kena bayar, rumah nak kena sewa, anak-anak lagi ramai. Itulah yang disebutkan sebagai sebenarnya Tuhan ni maha adil. Ada yang kahwin awal dapat anak awal. Ada yang kahwin lambat tak dapat anak, supaya Allah nak kita maksudnya Allah nak
pasangan tersebut menghargai satu sama lain, belajar sabar. Mungkin yang kahwin lambat tu supaya Allah nak hubungan di antara suami isteri tu lebih akrab. Lebih maksudnya banyak ciptaan memori yang boleh dicipta. Okey rakan-rakan, ini adalah Pantai Kabung yang saya suka datang. Kalau rakan-rakan sekalian yang berada di pantai, bolehlah menghirup udara segar, tenangkan fikiran. Mungkin ada yang belajar sambil bekerja. Ya, kuatkan semangat. Dalam kehidupan ni kita kena kuatkan semangat, berfikiran positif. Banyak lakukan, contohnya berhubung dengan orang-orang yang boleh memberi kita inspirasi. Tu adalah salah satu daripada kriteria untuk kita terus berada dalam keadaan jalan yang benar. Di samping macam biasa ritual kita bersama dengan Tuhan, ritual kita membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Quran supaya hati kita lebih tenang. Bila hati kita lebih tenang, kita dapat membuat keputusan dengan lebih baik. Biasanya bagi wanita yang dalam uzur, kadang-kadang ini biasa yang berlaku apabila wanita dalam uzur, dia akan berfikiran terlalu. Sebab apa? Keadaannya badan lemah. Bila badan melemah, jadi fikiran kita pun tak menentu. Inilah tipsnya. Bila contohnya kita balik kerja, suami kita balik kerja, jangan terlalu tergopoh menentang sesuatu yang, contoh ada yang kita tak suka. Sebab kita sabar. Tak apa, tunggu suami aku balik. Tak apa, tunggu dia balik. Tunggulah bini aku balik. Nanti kan dia balik, siap dia. Contoh. Itu yang kadang-kadang menyebabkan keruntuhan berlaku. Beri makan dulu. Kalau tips orang tua-tua dulu, bila suami balik atau isteri balik, bagi makan kenyang-kenyang dulu. Anak-anak kita balik, bagi makan kenyang-kenyang dulu. Jangan tegur ketika orang sedang makan. Itu menyebabkan juga boleh berlakunya perbalahan dalam institusi kekeluargaan. Okey. Sebenarnya saya nak kongsikan ni adalah untuk pesanan diri saya juga, supaya terus kekal positif. Sebab rezeki manusia tu sebenarnya sama sahaja. Ada yang lebih anak, ada yang lebih anak tapi kerja biasa-biasa. Ada yang kerja hebat-hebat tapi Allah uji mereka dengan tiada anak. Ada yang Allah uji mereka dengan banyaknya tanah tapi mereka kerja sendiri. Ada yang Allah kurniakan mereka pekerjaan, maksudnya contohnya pekerja sebagai kerajaan, pegawai, tapi mereka tidak ada punya tanah. Ada yang Allah kurniakan kepada mereka banyak motor, tapi mungkin kereta biasa 1 ke 2 ke kan. Ada yang Allah kurniakan tak ada pun. Ada manusia saya jumpa tak ada pun kenderaan kecuali basikal yang digunakan. Syukurlah apa yang Allah berikan kepada kita, nescaya Allah kan tambah. Okey, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Walau bagaimanapun kita tidak maksudnya kita bukanlah semata-mata kita tunggu sahaja bulan jatuh ke riba. Kita boleh berusaha untuk mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita rasa kehidupan kita tu biasa-biasa saja, boleh kita mencari rezeki dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Okey, mungkin buat pendapatan side income. Saya pun suka bercerita. Saya pun bukanlah daripada pekerjaan yang terus bagus. Saya pun pernah satu ketika dahulu kerja COD buah sahaja. Cari pendapatan melalui Facebook sahaja. Tapi alhamdulillah, sekiranya kita terus berusaha, kita akan capai kejayaan. Itu saya daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.